Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Hari ini kamu akan bersama Cikgu Yuliwati binti Sungit dari Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin Jitra. Hari ini cikgu akan fokus kepada topik sains tahun 5 iaitu awan dan hujan. Standard kandungan yang cikgu akan fokuskan pada hari ini adalah 8.2 iaitu perubahan keadaan jirim bagi air. Standard pembelajaran pula adalah 8.2.3 iaitu menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim bagi air dengan pembentukan awan dan hujan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir sesi pembelajaran cikgu harap kamu dapat membuat urutan dan melabelkan kitar air semula jadi. Yang kedua, kamu dapat menyatakan 3 kepentingan kitar air semula jadi. Jadi murid-murid, cikgu mengharapkan di akhir sesi pembelajaran ini kamu berjaya. Kamu boleh melabelkan urutan kitar air dengan betul. Kamu boleh menghubungkaitkan 2 proses penting dalam pembentukan awan dan hujan. Kemudian kamu juga boleh menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 sahaja kepentingan kitar air. Jadi, mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita tengok sekarang ini tajuk utama kita untuk hari ini adalah awan dan hujan. Jadi di bumi ini kita sentiasa melihat awan dan sentiasa ada hujan. Okay. Pergerakan air dari permukaan bumi ke udara akan membentuk awan. Akhirnya, awan yang mengandungi hujan akan turun semula ke bumi. Air di dalam awan tu akan turun semula ke bumi sebagai hujan. Dan proses ini murid-murid akan sentiasa berulang dan dikenali sebagai kitar air semula jadi. Baiklah murid-murid, sekarang kita tengok bagaimana kitar air semula jadi berlaku. Untuk pengetahuan kamu, dalam kitar air semula jadi, kita ada 2 proses utama, iaitu penyejatan dan juga kondensasi. Kita belajar 5 proses perubahan jirim, 4 proses perubahan jirim, tetapi untuk kali ini kita fokus kepada penyejatan dan kondensasi kerana dalam kitar air semula jadi hanya ada 2 proses utama yang terlibat. Sekarang kita lihat rajah pembentukan awan dan hujan. Baiklah murid-murid, untuk pengetahuan kamu, ini adalah gambaran kitar air semula jadi di dalam buku teks sains tahun 5, muka surat 192 dan 193. Jadi kamu lihat di sini ada 4 penerangan yang diberi tentang kitar air semula jadi. Yang pertama, proses penyejatan yang berlaku di atas permukaan air. Proses penyejatan berlaku adalah kesan daripada haba yang terhasil oleh sinaran matahari. Maka air yang berada di permukaan lautan, sungai dan tasik, kolam, lopak-lopak air semua akan berubah menjadi wap air. Wap air yang naik ke permukaan akan berkumpul, menyejuk dan terkondensasi menjadi titisan-titisan air yang halus. Kemudian titisan-titisan air yang halus itu akan bergabung membentuk awan. Okey, jadi kamu nampak awan-awan nipis di langit itu adalah titisan-titisan air yang terbentuk akibat proses kondensasi. Seterusnya, apabila awan yang nipis itu naik lagi tinggi di atas langit, kemudian udara yang sejuk akan menyebabkan titisan air itu bergabung menjadi lebih besar dan juga lebih berat. Jadi kamu akan nampak awan di langit itu kelihatan semakin gelap ataupun kita panggil sebagai mendung. Okey. Kemudian apabila dah terlalu banyak, dah terlalu berat kandungan air dalam awan,
dia akan turun semula ke permukaan bumi sebagai hujan. Okey, biasa nampak kan awan-awan mendung dekat langit. Okey, murid-murid, apabila air itu turun sebagai hujan, dia akan diserap semula ke permukaan bumi dan akan mengalir semula ke dalam tasik, sungai, kolam dan juga lautan. Okey, faham ya murid-murid? Kitar air yang berlaku? Baiklah. Ini adalah ringkasan di mana cikgu nak tunjukkan kepada kamu dua proses yang terlibat, di mana proses penyejatan dan kondensasi yang berlaku. Jangan tersilap ya, hanya dua saja penyejatan berlaku di permukaan air laut, air sungai, dan kondensasi berada di bahagian udara apabila uap air itu menyejuk dan menjadi titisan air. Okey, di sini cikgu buat ulang kaji secara ringkas apa itu proses penyejatan. Okey, proses penyejatan adalah proses perubahan bentuk jirim daripada cecair, iaitu air laut, air sungai, bertukar kepada gas ataupun wap air pada sebarang suhu di bawah takat didih. Okey, oleh kerana kita melibatkan sinar matahari, cahaya matahari, haba daripada matahari, dia tidaklah sampai ke takat didih. Tapi proses penyejatan akan berlaku kerana penyejatan ini berlaku pada sebarang suhu. Ini adalah ringkasan tentang proses penyejatan. Okey, cecair berubah kepada gas, nama proses yang terlibat adalah penyejatan. Kena ingat. Seterusnya cikgu beralih pula kepada proses kondensasi. Okey, untuk pengetahuan kamu, proses kondensasi adalah proses perubahan bahan daripada wap air menjadi cecair. Okey, proses ini terjadi apabila udara panas yang mengandung wap air bertembung dengan udara yang sejuk. Udara panas bertembung dengan udara yang sejuk, maka terjadilah proses kondensasi. Di sini cikgu tunjukkan kepada kamu dua contoh proses kondensasi yang berlaku secara semula jadi, iaitu pembentukan awan dan juga pembentukan embun. Biasa kita tengok embun pada awal-awal pagi subuh tu ada macam cecair-cecair dekat daun-daun tu, itu adalah embun. Ini adalah rajah ringkas dia untuk proses kondensasi. Okey. So kamu boleh baca di sini, titisan air bergabung membentuk awan, maka apabila terlalu berat dia turun sebagai hujan. Okey, sekarang kita beralih pula kepada kepentingan kitar air semula jadi. Di sini cikgu akan terangkan kepada kamu 6 kepentingan kitar air semula jadi. Yang pertama, semua hidupan di bumi ini memerlukan air. Okey, kerana air adalah keperluan asas bagi hidupan. Manusia memerlukan air, tumbuhan memerlukan air, haiwan pun memerlukan air. Yang kedua, kitar air yang berlaku dapat membekalkan air secara berterusan kepada kita. Yang ketiga pula, kitar air ini penting untuk memastikan kuantiti air di bumi adalah kekal sama. Yang keempat, untuk menyediakan bekalan air tawar yang berterusan kepada benda hidup. Jadi kamu tahulah bekalan air tawar tu contoh dia sungai, kolam. Kalau air laut kita tak panggil air tawar, kita panggil air masin. Yang kelima, kitar air semula jadi ni penting untuk menyejukkan bumi kerana air itu sifat dia dapat menyerap haba. Jadi kamu sendiri boleh rasa pengalaman apabila hujan turun, kita akan rasa lebih sejuk. Okey? Persekitaran kita menjadi sejuk, badan kita pun sendiri pun kita rasa sejuk bila hujan. Yang terakhir iaitu yang keenam, kitar air ini penting untuk memastikan bekalan air bersih sentiasa ada berterusan. Okey, di sini cikgu ada sediakan sedikit satu soalan yang ringkas sahaja untuk kamu. Jadi kita tengok
Cuba kamu perhatikan dan cuba kamu fikirkan di mana kamu hendak letak aturan bagi kitar air dalam soalan ini. Okey. Jadi kamu boleh baca di sini kotak yang hijau tu awan menjadi berat lalu menurunkan hujan. Air hujan mengalir semula ke sungai dan laut. Jadi kamu lihat dekat rajah yang cikgu tunjukkan di sini, di manakah kamu perlu labelkan setiap maklumat yang diberi. Okey, cikgu bagi masa kamu beberapa saat untuk perhatikan maklumat yang diberi di dalam kotak. Kemudian kamu imaginekan kamu nak letak di mana jawapan-jawapan yang diberi itu. Okey, cuba teliti betul-betul. Dan cuba bayangkan jawapan kamu tu akan diletakkan di dalam kotak yang mana. Nanti cikgu akan seretkan jawapan dia, kemudian kamu perlu semak adakah jawapan yang kamu fikirkan tadi sama dengan jawapan yang cikgu letakkan di dalam rajah. Okey, baik murid-murid. Kamu dah letak dah jawapan kamu? Baiklah, sekarang cikgu letakkan pula jawapan yang sepatutnya kamu perlu penuhkan di dalam 4 kotak dalam rajah kitar air ini. Okey, kita ambil yang hijau ini dulu dan kita seretkan di sini. Betul tak? Okey, seterusnya kotak berwarna oranye, wap air menyejuk dan menjadi titisan air dan membentuk awan. Maka di sini berlakulah kondensasi. Di mana kondensasi tadi cikgu terangkan kepada kamu? Maka, okey. Cikgu seretkan di sini. Adakah sama dengan jawapan kamu? Okey. Seterusnya yang kotak biru ini air dari sungai ataupun laut disejat menjadi wap air. Okey, dia kata air dari sungai. So di sinilah kita letak. Dan yang kotak merah ini wap air naik ke atas dan menyejuk. Okey. Penyejatan ya. Okey, kita letak di sini. Okey, murid-murid, sama tak jawapan kamu dengan jawapan yang telah cikgu letakkan di dalam rajah? Cuba kamu lihat betul-betul. Okey, kalau sama, bagus. Tahniah, maksudnya kamu telah dapat melabel rajah kitar air dengan tepat sekali. Okay, sebentar ya. Minta maaf. Okey. Sekarang kita beralih kepada rumusan bagi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama, pembentukan awan dan hujan adalah satu proses kitar air. Yang kedua, dalam proses kitar air ada dua proses yang terlibat, iaitu penyejatan dan kondensasi. Kena ingat ya murid-murid. Yang ketiga, proses kitar air ini adalah satu proses yang berterusan. Dan yang keempat, ia adalah satu proses yang sangat penting untuk kehidupan kita. Cikgu rasa cukup setakat ini untuk topik hari ini, iaitu topik awan dan hujan. Jadi, kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih daripada Cikgu Yuli.